الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والشكر لله على نعمة الإيمان والإسلام والإحسان. Pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita mengucap syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillah, dan selawat dan salam ke atas junjungan nabiyana wa habibana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tanda kasihnya, cintanya, sayangnya kita kepada Nabi kita, iaitulah dengan sentiasa berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan insyaAllah pada malam ni kita sambung lagi di dalam pengajian kita, iaitulah kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 78. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, kata musannif rahimahullahu ta'ala, adab yang seterusnya bagi orang-orang mukmin, orang yang beriman, apabila dia nak menjalani dalam melakukan ihsan itu, ialah mesti dia kena jaga adab. Kerana adab inilah menentukan akan akhlaknya seseorang itu. Kerana besarnya adab, hatta dikatakan al-adabu, dalam pepatah bahasa Arab mengatakan al-adabu fauqal ilmi, bermula adab ini terlebih tinggi daripada ilmu. Walaupun orang ni ada ilmu yang tinggi, ilmu yang lebih, ilmu yang banyak, siapa orang tak boleh nak tanding dengan ilmu yang dia ada, tapi apabila adab dia tak ada, adab dia tak ada di segi pergaulan, di segi perbuatannya tidak ada adab, maka sudah tentulah orang yang tak ada adab ni dikatakan orang yang biadab. Orang yang biadab ni orang beci, orang tak berahi. Walaupun tinggi mana pun ilmu orang tu, tapi tidak ada adab di dalam dirinya, maka dipandang rendah juga orang ni. Sebab tu pentingnya adab. Maka adab seterusnya, kata musannif rahimahullahu ta'ala, mana iaitulah adab tidur. Selama ni kita tahu tidur ni nak ngatuk tidur lah. Nak jumpa batal, jumpa lembek, jumpa kain selimut, nak pakai heret, dia tidur selalu dah.
Walaupun tidur pun, hatta tidur ni pun ada adab-adab dia juga. Nah, maka kata musannif rahimahullahu taala, adab kena jagalah, semua perkara ni kena ada adab. Sebab itulah Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan di atas dunia kerana nak menyempurnakan akhlak. Sebab itulah Nabi ni akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Mulia tak Nabi sebab apa? Ramai daripada orang yang berakhir dengan Rasulullah sebab akhlak dia, akhlak comel. Orang akhlak dia comel, akhlak yang baik. Mama Muhammadun, mana bahawasanya uswatun hasanah, bahawasanya Nabi Muhammad itu uswatun, ikutan yang baik sekali. Segala perbuatan baik. Siapa makan pun ada bacaan dia. Mula dengan nama Allah Ta'ala. Mana beradab, mana tiap-tiap kita melakukan satu perkara mesti kena ingat kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab semua perkara tu nak boleh terjadi, nak boleh berlakunya, kalau tidak dengan izin Allah Ta'ala tak akan terjadi. Tengok orang, siapa jadi menyakit, nak tidur tak boleh sampai 3 hari. Tidur ni nikmat juga. Nikmat tidur ni. Kalau orang mengatuk letih tapi tak boleh tidur, Allah tak ada gamuk. Ada orang kalau silap tak boleh tidur sampai 2-3 hari, putus wayar. Wayar putus jangan tu. Mana? Sebab tak boleh tidur. Lalu bila kita boleh tidur ni, tu nikmat. Batul kata, tidur ni paling sedap kali masa mana? Masa ngatuk lah. Masa ngatuk ni sedap. Tapi walaupun tidur sekalipun tengok macam biasanya, tapi dia ada adab-adab tertentu. Maka sini nak ayat adab lah. Lagu mana kita nak tidur ni, kata tidur orang yang beradab. Maka kata tidur adab ni juga diajar oleh Nabi SAW lah. Nabi sendiri pun tidur pun beradab. Dan kata musannif rahimahullahu ta'ala, apabila engkau hendak tidur, maka hamparlah hamparanmu di dalam keadaan menghadap kiblat, dan tidurlah dalam keadaan mengiringkan badan ke sebelah kanan, seperti berbaring orang yang mati di liang lahat. Maka adab yang pertama bagi orang yang nak tidur ni, kata musannif rahimahullah ta'ala, mana kena hampar dulu akan hamparan. Mana kena hampar lah. Tak boleh tidur pakai tidur lalu dah. Sebab tu panggil hamparan ni, kita bila tidur kita lock begitu, dak lepak, dak susung. Mana? Takut dilegang oleh jin dan syaitan. Dak apalah tidur ni apa kena tindih semua di jin buat apa tau. Tidur kerja panggil ngegap black-black homo. Dak ngegap kena kerja boya lah. Ngegap kena kerja derima lah. Apa kena kerja black-black mana? Tengah daripada tempat hamparan tidur itu, mana? Diligang oleh jin dan syaitan. Sebab tu kena lipat, kena susung, tak boleh pakai terabur gitu. Kenapa? Takut hamparan itu hamparan tidur lah, diligang oleh jin dan syaitan. Sebab tu kena apa dulu, kena kebah dulu. Kena tepuk-tepuk dulu, buang habis segala sakit-baki sana itu. Tak boleh tidur dalam keadaan tempat yang bernajis. Mana? Tak cicak duk tepi, ikut dia jadi aku ngatuk tidur je. Apa panggil? Tak ada kurang ada. Bila orang panggil tidur dalam keadaan tidak bersih, ni macam-macam. Siapa ni apa panggil tidur duk boleh apa panggil mana? Siapa kena kena tindih dia tu. Orang kena tindih haru ni. So panggil setengah daripada azab yang paling-paling nak tahu, kata setengah daripada mana? Saat sakaratul maut. Mana? Mana setengah daripada orang kena tindih hatu. Orang kena tindih di hatu ni, mana hatu ni tindih di jin lah. Maka panggil pada ketika itu tak boleh nak menyaut. Suara ni macam seolah-olah kuat dah, tapi tak ada orang dengar langsung suara itu. Gitulah seumpamanya.
Nah, maka tempat itulah apabila terkena ni abang setengah daripada tempat yang kotor, tempat tak bersih. Tak kita tidur je. Tak. Tahu rasa ni awah tapi kena dia satu. Tak rasa tak biasa tak. Kalau biasa tahu lah ke mana Allah teh. Tak tehnya. Tu baru hak dunia, apatah lagi di akhirat lebih lagi ya. Nah, apa panggil? Tambah-tambah pula pada saat malaikat mau datang nak cabut nyawa Allah, tak tahulah apa yang berembah sungguh. Nah, mari berbagai-bagai bayangan, mari berbagai-bagai dak tipu daya bisikan iblis di telinga gini. Sebab tu disuruh tidur ni mana? Kena hampa dan lagi pula tidur dalam keadaan menghadap kiblat. Dan tidurlah dalam keadaan mengiringkan badan di sebelah kanan. Tak ngiring sebelah kanan. Mana macam mayat duduk dalam liang lahat lah. Tak siapa dia biasa sini waktu turun jenazah. Nah. Kalau waktu turun jenazah dia tahu lah. Mana dia menghadap kiblat? Menghadap ni? Menghadap apa yang mengiring sebelah kanan. Dan dada menghadap kiblat. Tu cara tidur sunnah Rasulullah. Nah. Tidur tempat lain boleh. Lagi pula kalau tidur ni, kalau kita kalau kita tilik kaji diri kita sendirilah. Nah, sebab apa? Salah satu daripadanya orang tidur gitu, dia boleh menghadangkan makanan kalau dari segi saya perbuatan lah. Nah, tak percaya kalau kita tidur tengah makan banyak dah. Makan banyak kita tidur ngiring belah kiri. Allah, bangun tu pasal daun ada arah. Nah, sebab apa? Makanan tu duk turun, duk situ je sekat. Nah, tapi kalau bila ngiring belah kanan, mana nyawa pemudah. Nah, dak jelas kuat ah. Nah, ni yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, tapi Rasulullah yang ni betul sungguh. Nah, betul dengan apa kajian buat tu, Rasulullah dulu buat dah dulu. Sebab apa? Dia tahu benda ni. Mana dia kata bahawasanya mengiring badan sebelah kanan seperti berbaring orang yang mati di liang lahat. Dan ketahuilah bahawasanya tidur itu seumpama mati. Panggil setengah daripada kelakuan mati ni ialah tidur lah. Tidur ni setengah daripada mati. Sebab tu kalau orang tidur, mana dia tak kejut dia. Sebab tu kalau tidur ni kita tak boleh nak ganggu orang tidur ni. Tambah-tambah orang duk tengah tidur lena, kita kejut dengan sungguh-sungguh. Mana? Gegerak lalu. Maka setok kada setok. Setok macam seolah-olah. Mana? Macam mana panggil setok macam mana tak tahu nak ayat benda, sakit jantung. Mana? Tu menekan roh tu dia keluar dan dia akan kembali balik. Roh kita pada ketika tidur, roh ni dia keluar. Keluarlah. Dia keluar. Maka pada ketika itu orang cerita benda tak dengar dah. Orang khabar benda tak dengar dah. Mana? Orang panggil jenera lah. Kalau tidur lah je ada gak tidur ayang. Tidur ayang ni bahaya. Kalau kalau orang dengar kuliah agak jenis tidur ayang ni bahaya. Orang khabar benda lain, dia faham benda lain dah. Sebab apa? Tidur ayang. Kalau tidur terus, ni apa lah. Memang tak dengar benda dah. Abang tanya dah warna gak cerita ni. Tapi orang panggil kurang lah, tak memadai lah kalau orang panggil duduk dalam majlis ilmu tidur ni. Panggil tak munasabah. Tapi hak tu lah hak baliknya. Sebab tu kalau orang dalam keadaan pengajian ni hak tu. Mulanya daripada bismillah saja. Orang panggil lalu layu dah. Lalu ubat nak kejut mana? Wallahu a'lam. Kejap bangun lalu. Ada gerak. Mana nak ayatnya bahawasanya perkara-perkara hak molek ni mana? Terkadang syaitan dia tipu. Tipu. Dia tipu daya dengan lari mata macam-macam lah. Tapi walaupun tidur sekalipun, duduk majlis ilmu ni dapat pahala. Walaupun tidur pada majlis ilmu dapat pahala. Tapi janganlah niat daripada dulu tidur sini lah tu. Dan lagi katanya musannaf rahimahullah taala, dan bermula tidur itu seumpama mati, dan bangkit dari tidur itu seumpama dari bangkit daripada kubur pada hari kiamat nanti. Begitulah apa panggil perumpamaan orang yang sudah mati
akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala di akhirat. Macam orang tidur lah. Orang tidur, bila tidur seumpama orang mati, tak dengar benda dah. Orang cakap benda, orang buat benda, tak dengar dah. Tak. Bahkan kalau orang hak jenis tidur mapuh, orang panggil tidur kerah ketung. Nah, orang katok lah benda pun, orang buat lah benda pun, memang tak kejut dah. Orang payah sungguh tu. Nah, ada kok biasa itu. Maka bangkit itulah seperti mana bangkit di hari akhirat nanti. Tak seumpama bangkit gitulah. Sedar-sedar mana? Nak kalau orang hak jenis berahil tidur lepas asar sudah. Tidur lepas asar kau bangun, sedar-sedar mari ngegak Allah sudah kuduk main subuh ni. Ni ada sungguh ingat duk belajar dulu. Tak tidur lepas asar. Tidur lepas asar bangun-bangun tengok gelap. Waktu waduh dia, waktu nak cerah dah subuh dak mai hari. Subuh benda garik dah ni. Mana? Bahawasanya apa ni duduk dalam keadaan begitulah seumpama orang yang bangun daripada tidur ni seolah-olah dia dibangkitkan di akhirat esok. Akhirat esok bangkit gitulah. Tak bangkit daripada tidur. Ada pun panggil mari bila orang panggil dalam keadaan orang mati duduk dalam kubur, bila bangkit di akhirat esok bangkit dalam keadaan terkejut. Tak tepat benda tak tepat, dak rajin tengok ni. Abang kejut. Abang berubah tepat. Kita bangun-bangun tengok, tak rumah lagi. Tak bangun-bangun tengok, ada lagi. Mana rumah kursi ada lagi, kereta ada lagi. Nak takut tengok-tengok mana? Tak ada seorang buta dah tengok, nampak malaikat. Tak malaikat mana? Izrail, malaikat muka, malaikat nakir. Sudahlah. Maka tu terhenti atas amalan lah pula tu. Dan dia kata begitulah bahawasanya siapa tahu barangkali rohmu dicabut oleh Allah Ta'ala ketika engkau sedang tidur pada suatu malam. Oleh kerana itulah, kerana panggil kita ni duduk dalam jaga-jaga tak tahu. Ada orang tidur-tidur malam-malam, nak bangun pagi esok bunyi WhatsApp, Allah tak ada dah orang ni. Tak, Allah malam boleh ada orang panggil duduk sejik malam boleh ada orang panggil minum kopi. Tak, duduk sembang malam boleh ada, dah tidur, bangun pagi esok tak ada dah Mana? Dia kata mana mungkin boleh jadilah kita seseorang itu mana sedang tidur daripada suatu malam. Ruhnya Allah Ta'ala cabut. Mana? Bila ruh dia keluar, Allah Ta'ala dakwi masuk terus dah. Mana habis dah akhir hayat dia hidup di atas muka dunia. Habis dah. Dan lagi pula dia kata bahawasanya oleh kerana itu bersedialah engkau untuk menemui Tuhanmu dengan engkau tidur dalam keadaan suci dan wasiatmu ada tersimpan di bawah bantalmu. Sebab tu Yesus gini lah. Suruh kita bila tidur dalam keadaan suci. Suci lah ke mana? Dalam keadaan berwuduk. Ambil wuduk lah. Disunatkan kita sebelum daripada nak tidur tu berwuduk dulu. Ambil air semayang dulu. Hak dulu dia sebut dah. Hak apa panggil tajuk mula-mula tu. Disuruh kita berwuduk. Mana? Mudah-mudahan tidur saat itu dalam keadaan bersih. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga disunatkan lagi mana? Dituliskan wasiatmu, bahawasanya wasiatmu ada tersimpan di bawah bantal. Mana? Disunatkan lagi bila time kita nak tidur, kita kena tulis wasiat. Wasiat dia, wasiat perkara-perkara hak kita tak sempat buat pada ketika hidup. Kalau ada perkara hak menazar, kita tulis ada menazar sekian-sekian. Kalau sekiranya ada lagi dosa hutang orang, kena tulis hutang orang. Mudah-mudahan dengan wasiat tu sekian, mana akan terhapus segala dosa. Sebab tu dia tulis sebab kita tak tahu bangun pagi esok ni lagu mana. Sebab itulah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala tiap-tiap kali nak tidur begitulah Nabi SAW, tiap kali tidur duk bawah batal dia tulis wasiat. Tulis hari ni kerjaan hari ni benda hak tak siap lagi. Tapi nak tidur berasa mati-mati dah, tulis dah. Tulis tak bawah batal. Tapi dia panggil payahlah mambah ni. Nak tidur dulu dah. Mengadak dulu.
Lah kali tidur dengan begitu saja. Tidur dengan begitu saja, tak ada dah baca doa, tak ada dah mula dengan bismillah, tak ada dah mula dengan nama Allah Taala. Nak wasiat ni jauh sangatlah. Dan kata musannaf lagi, hendaklah engkau tidur dalam keadaan bertaubat kepada Allah Taala dari segala dosa dan minta ampun dari segala kesalahan, dan dalam keadaan berazam bahawa engkau tidak akan mengulangi lagi apa-apa maksiat yang pernah engkau kerjakan. Dan hendaklah engkau apabila engkau tidur, mana hendaklah engkau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Nabi SAW dia suruh kita bertaubat dulu. Seperti mana kata Nabi kata, man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak mana? Salasatu marrah, 3 kali. Sebelum nak tidur, kita dengar keadaan berwudu, istighfar dulu, astaghfirullahalazim, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali baca. Maka Nabi kata, ghafarallahu ta'ala lahu, nescaya diampunkan oleh Allah Ta'ala baginya akan segala dosanya. Allah Ta'ala akan ampun dosa dia. Segala dosa-dosa dia pada dia buat sebelum tidur saat itu, bila dia tidur dalam keadaan dia beristighfar pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pun. Sebab tu kena istighfar dulu. Takut bimbang Allah Ta'ala tarik dalam keadaan ada lagi dosa, ada lagi tuntutan yang kita dak buat atas dunia. Maka bila mati kau temu Allah Ta'ala, dia bertanggungjawab lah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kerana bimbang lah. Takut ada dosa-dosa dengan kadang kita dak sedar buat. Maka kita taubat pada Allah Ta'ala sebelum daripada kita tidur. Ini panggil adab dia lagi ni. Dan lagi pula kata musannaf, iaitu dan meminta ampun dari segala kesalahan, dan dalam keadaan berazam duk cita-cita dalam hati, ya Allah ya Tuhanku, mana bahawasanya aku tak ambo dah buat dosa ni selepas daripada aku tidur ni. Mana kalau aku bangun tak balu, kalau sekiranya bangun esok tak ambo buat dah benda ni. Orang panggil azam dalam diri, azam dalam hati, tak ambo buat dah. Tak ambo dah buat mana segala kejahatan itu dan maksiat yang pernah buat ni tak ambo kembali dah. Apa kena azam dalam diri. Dan berazamlah untuk berbuat kebaikan kepada seluruh orang Islam jikalau Allah membangkitkan engkau pada pagi besok. Maka berazamlah untuk bahawasanya kalau ditakdirkan Allah Ta'ala hidup lagi kita ni di atas dunia pagi esok, maka bahawasanya aku ni Allah nak buat mana berbakti kepada orang-orang Islam. Nak buat bakti kepada orang-orang fakir miskin, nak buat bakti kepada orang-orang yang memerlukan daripada golongan orang-orang Islam. Mana bila pagi esok. Sebab kita tak tahu. Tak tahulah lah kalangan kita apa dia tak tahu. Bukan mati ni syarat tua. Bukan mati. Bila mati Allah Ta'ala dah kata syarat mati ni tua. Tak berapa ramai orang muda mati. Orang muda mati berapa ramai. Kanak-kanak mati berapa ramai. Bahkan ada orang duk jaga orang sakit, Allah tengok dia ni hospital dak lama dah ni. Tak ada lama dah ni tengok angan-angan ni. Orang hak sakit ni panggil 2-3 hari dak apa sebulan mati lah. Tiba-tiba orang hak jaga segala mega orang ada gigi dulu. Nak ayatnya ajar ni dak boleh nak ditentukan. Hanya Allah Ta'ala yang menentukan. Sebab bila ajar ni kita dak tahu tulah kita kena buat persiapan. Kita tak tahu bila-bila masa. Malaikat kalau kita tahu. Macam ni lah orang kata. Orang panggil dalam masa sebulan lagi tengoklah. Orang panggil bahawasanya keputusan ni hak minta hari tu kerja ni boleh dah ni. Maka kita standby dah. Misalnya kalau orang suruh naik lalu lah. Orang panggil lekat dah. Begitu juga ajar kita. Ajar kita ni Tuhan kata akan sampai kau tapi tak tahu bila-bila, maka kita standby. Bila sampai masa, pergi mana? Pergi dengan aman, pergi dengan sentosa, pergi dengan baik. Pergi dengan
Allah Ta'ala redha dan kita meredai Allah Subhanahu wa taala. Batu wasiat pada ketika tidur lagi. Dan lagi kata musannif, hendaklah engkau bangkit bahawasanya pada suatu waktu nanti jasadmu akan terbujur sejuk di liang lahat. Mana ingatlah bahawasanya pada suatu waktu nanti jasadmu ni, tubuh kita ni akan terbujur masuk sejuk di liang lahat. Engkau akan tinggal di sana bersendirian. Tak takut tidur-tidur malam ni, tak bangun pagi esok tengok duduk seorang dah. Tak mana habis anak beranak, mana habis muk, mana tak ada belaka dah. Sebab tu siapalah, tiada siapa yang mahu bersamamu dah mati ke, tak ada orang dah nak duduk sekali. Walaupun orang ni dia kasih sekalipun, dia sayang sekalipun, dia akan, walaupun bini kata abang kita kan hidup semati, hidup sekali mati pun sekali. Kalau tu lelaki mati, biar abang mati dulu lah, kita dua berapa. Dah ada orang nak mati sekali, tak ada. Walaupun panggil pada percakapan tu nak mati sekali dak, tapi kalau ada kau mati sekali tu takdir Allah Taala lah. Tapi kalau tu lelaki mati yo mana? Apa kalau tu lelaki mati tinggal isteri boleh tahan hari. Tapi kalau misalnya isteri pergi dulu, tu lelaki meninggal, isteri pergi dulu, tu lelaki hidup lagi, esok cakap lain lalu lah. Mana kata tak ada dah hidup semati. Mana nak unjuknya bila orang mati gak seorang lah dah kubur. Itulah dia kata tiada siapa yang mahu bersamamu, tak ada orang. Maka siapa dia? Kecuali hanya hak nak bersama kita. Siapa dia? Hanya amalanmu, amalan hak dok amal soleh, hak dok sembahyang sunat, hak dok puasa, hak buat baik pada orang, dak amalan hak baik, hak baca Al-Quran, dak mari menuntut ilmu, pengetahuan ilmu agama, hak tu dak nak bawa bekal ke akhirat esok tu duk sekali. Kerana Nabi kata apabila matinya seseorang anak Adam, maka pergilah bersamanya tiga perkara pergi bersamanya, dan kembali dua perkara tinggal satu saja. Anak bila mati kau habis balik belaka, pas Kuala Lumpur, pas Johor, pas mana, pas Sabah, hak dok rajin balik kali hayat, bila mati balik molek ada. Rakyat kemari sekali kata mati. Maka yang keduanya hartanya pergi bawa sekali mana? Pergi belaka, orang panggil harta dia pergi juga sekali. Mana kereta dia pergi juga, anak ibu bawa pergi. Tetapi dan yang ketiga amalannya pun pergi juga. Tapi Nabi kata kedua perkara ni, anak bila tahu ayah meninggal, tak ada orang nak duduk kubur, nak buat rumah kubur, tak ada. Balik di rumah diri lah. Maka tinggallah ayah seorang dalam kubur. Maka hak bawa mana? Amalannya duduk sekali. Maka dengarlah tapak lipat akan mana, maka didengarlah oleh akan jenazah itu akan kedengaran tapak selipat orang anak beranak. Dengar saja, tak boleh nak panggil nak undi. Maknanya duduk aku kubur dengan amalan. Kalau amalan comel, maka comellah kuburnya dihiasi dengan permata yang indah-indah. Kalau kubur amalan tak comel, amalan teruk, maka azablah menanti berbagai-bagai perkara-perkara hak dak molek, mana duduk bersama dengan dia. Macam panggil orang letak kereta di mana? Di tempat hak bisa lah, ke mana Allah sudah lah, nak gamuk lah. Letak pula dalam kandang rimah, sudah lah. Tak benda ada gamuk nak mikir begitulah. Orang pada kubur. Bahkan lebih daripada tu lagi. Kalau kita pun gitu, orang takut atu pun Allah. Benda tak jumpa atu pun. Bunyi dopong jatuh lepas nyong lari jap berapa. Dah ada pun atu. Nak takutnya. Sebab apa orang panggil ibnya si fikiran dia. Takut kata orang dok cerita sama atu ni sekian orang takut. Tak ada benda pun. Benda tu bukannya boleh buat benda pun, cuma ngosek gitu je. Nak ayatnya begitulah. Apa telah lagi dalam kubur. Kalau dalam ni boleh kau lari-lari. Jumpa orang ni, tutup rapat, ada juga. Dalam kubur tak boleh nak lari dah. Nak lari mana? Hadap je lah. Dan dia kata lagi, dan janganlah engkau dan tiada yang berfaedah
di kala itu mana apabila mati tak ada dah benda hak dapat edah pada duduk di atas dalam kubur, kecuali hanya usahamu mana hak kita usaha pada duduk atas dunia. Kita usaha mana? Usaha kepada kebaikan, usaha kepada kebajikan, usaha kepada perkara-perkara yang baik. Usaha bagi mana? Usaha untuk memperbaiki akan amalan. Panggil usaha itulah mana yang mana dia kata ada faedah bagi seseorang itu. Tak ada lah. Bila mati terputus habislah, tak ada benda satu. Idza mata ibnu adam inqata, apabila mati anak Adam kata Nabi putus belaka dah. Kalau orang mati misalnya matuk garik atas asal tadi, dah asal tadi dia mati, maka hak garik maring hak itulah garik yang terakhir di sembahyang garik. Hak itulah isyak yang terakhir di sembahyang isyak. Sebab apa? Sebab orang bila masuk dalam kubur tak ada dah sembahyang. Bila Nabi menghadap Allah Ta'ala, lalu Nabi nak sujud pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak ada dah sujud pada ketika itu. Sujud, sembahyang, puasa, zakat, ibadat-ibadat kita buat atas dunia ni, di akhirat tak ada dah belaka tu. Nak buat benda lagi. Abang kita ada benda dah, sebab kita betul kenal Allah Ta'ala habis dah. Abang hak tu pergi dengan kesenangan belaka, dengan amalan. Sebab tu atas dunia Allah Ta'ala bagi peluang, bagi masa, bagi izin untuk kita cari bekal akhirat sepenuh-penuhnya. Tetapi manusia mensia-siakan habis lah peluang itu. Dan lagi pula kata Musannaf rahimahullah ta'ala, dan janganlah engkau merangsang nafsumu untuk tidur lebih awal dengan mempersiapkan hamparan yang empuk-empuk, kerana tidur adalah mengusungkan bagi makna kehidupanmu. Apa? Dia kata dan janganlah engkau merangsang mana nafsu gemar pada tidur sangat. Orang panggil orang hak jenis buah tidur, malang jadi kelawar. Malang jadi kelawar, dak macam kelawar lah. Lalu siang hari tidur cukup-cukupnya. Siang pagi, pas zuhur, pas asar. Malang jaga pula. Kalau jaga untuk diri dia tak apa, ni jaga menyusuh orang pula. Jaga menyusuh kat orang pula. Buat benda-benda. Orang nak tidur kata celaka ni. Mari pula dah sekarang. Mana buat sakit hati orang pula. Ni habis pula. Maka sebab tu dah dia kata, dan merangsang nafsumu untuk tidur lebih awal, dan janganlah engkau merangsang nafsu untuk tidur lebih awal dengan mempersiapkan hamparan yang empuk, kerana tidur adalah mengusungkan bagi makna kehidupanmu. Kalau tengok Rasulullah, kita tengok apa panggil replika orang buku mana, dia orang panggil rumah Rasulullah, tengok hamparan dia, Allah jauh beza dengan kita. Kita mana download, orang panggil batal tebal, duduk panggil nyunyuk. Mana tapi Rasulullah sebab apa? Sebab nak jaga ibadat. Sedangkan Nabi SAW mana orang yang maksum dipelihara oleh Allah Ta'ala. Mana kata maksum pelihara ni, kalau kita ambuh ibadat pun tak ada masalah dah. Kita ambuh semayang sunat, kita ambuh buat benda lain, kita puasa pun puasa sunat, tak ada masalah dah. Kenapa? Kerana Tuhan jamin dah dia ni ahli syurga, orang masuk syurga. Tetapi apabila Siti Aisyah nampak Rasul, ya Rasulullah, sebab apa semayang ni siapa bekok kaki ni? Kaki ni bekok. Kaki bekok bukan kerja, tapi dia sebab semayang. Seruaknya semayang sunat. Maka bila tengok kata Syah, adakah kamu ni bapa semayang siapa bekok kaki, sedangkan kamu telah dimaksum, Allah Ta'ala pelihara dah, Allah Ta'ala jaga dah. Kalau mati pun jamin syurga dah. Kita belum tentu lagi dijamin syurga. Cuma kita mengharapkan supaya Allah Ta'ala masuk ke dalam syurga. Bila orang yang mengharapkan suatu perkara, mana mengharap ke mana? Tidak tunggu saja. Macam orang mohon nak tanah, misalnya pergi jabat, mengharapkan tanah, tak ada harap saja. Harap-harap boleh daftar pun tak, isi borang pun tak. Pergi jabat pun aja nampak muka, tiba-tiba harap-harap boleh tanah, memang tak boleh bercerah lah. Begitu juga orang nak mengharapkan syurga Allah Ta'ala. Bila mengharap, mana
dia usahalah lagu mana nak dapat syurga Allah Ta'ala ni. Nak dia semayang sunat, dia puasa mana, dia mengharap supaya Allah Ta'ala meletakkan dia dalam syurga Allah Ta'ala. Tapi Nabi tak mengharapkan Allah Ta'ala syurga sebab dia, Allah Ta'ala jamin dah. Tapi sebab apa Rasulullah dia semayang juga, nak dia buat juga amalan sunat siapa buka kaki. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah adakah menjadi salah bagi aku dah menjadi hamba Allah Ta'ala yang syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Adakah salah aku ni menjadi hamba Allah Ta'ala yang syukur? Salah ke tak? Tak salah. Mana kata Nabi buat amal ibadat ni kerana tanda dia syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak, kita tengoklah Nabi sendiri pun siapa begitu semua nak merayakan syukurnya. Adakah kita ni nak mana nak lebih kurang, nak mana tak apalah Nabi-Nabi kita lain. Dah apa kalau boleh kita lebih pada Rasulullah lagi. Nah, apa kena kerana kita ni orang yang mengharap. Mudah-mudahan kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah dia kata bahawasanya kecuali apabila engkau melihat bahawa jagamu itu merosak. Kerana itu sebab itulah dia kata janganlah kita mengosongkan bagi makna kehidupan. Mana orang tidur ni pun dia mengosongkan bagi makna kehidupan. Kehidupan ni tak ada makna dia. Tak orang tidur ni. Tak orang tidur pun rezeki apa. Tak ada orang tidur saja-saja. Ada orang ni ada sikit ni nak bagi rezeki ni. Tak ada dah orang bahaya tidur kok dah nampak muka. Nak mari rumah nak bagi mana? Selok apa ada orang ni. Rezeki pun jauh juga. Sebab apa? Tidur ni mana dia kata bahawasanya mengosongkan bagi makna kehidupan. Kecuali dia kata tidur ni juga apabila engkau melihat bahawa jagamu itu merosakkan agamamu, maka ketika itu tidurmu adalah lebih selamat bagi agamamu. Malaikat tidur banyak ni berapa? Kalau sekiranya kalau kita bangun mana menyebabkan merosakkan akan agama. Tak. Bila bangun jadi nak buat benda-benda dak molek selalu dah. Tak. Nak buat benda dak molek, berasa nak pergi situ, berasa nak pergi sini, jadi benda dak molek. Maka pada ketika itu dia kata tidurlah lebih selamat bagi agama. Tidur ni lebih selamatlah. Lebih paling selamat untuk jaga pelihara agama. Pelihara agama yang Allah Ta'ala bagi kepada kita daripada melakukan dosa. Dan ketahuilah bahawa siang dan malam itu hanya 24 jam sahaja. Sebab tu dia kata jangan tidur banyak. Tidur boleh, panggil sekurang-kurang tidur 8 jam. Tetapi mana kata bahawasanya dia kena kurang daripada tidur dak bangun dengan qiyamul lail. Sebab itulah malam Allah Ta'ala menjadikan itu ialah untuk hamba-Nya beristirahat. Dan sehari untuk iaitulah untuk memperkuatkan iaitulah keringat tenaga dengan bekerja. Allah Ta'ala jadi sehari dan malam untuk istirahat dan untuk hamba-Nya untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia kata kerana maka jangan engkau tidur pada waktu siang. Dia kata bahawa sejak ketahuilah bahawasanya siang dan malam itu hanya 24 jam sahaja. Nak sehari 24 jam. Ni apa yang hitungan? Hitung ni dalam masa kita hidup ni berapa banyakkah kita buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak banding buat ibadat dengan tak buat ibadat ni banyak mana? Ni apa yang dia buat mikir. Sebab apa? Kerana jikalau engkau berumur 60 tahun dan dia kata dan maka jangan engkau tidur pada waktu siang atau malam lebih dari 8 jam. Mana kata sehari ni sekurang-kurang tidur 8 jam. Dah ambil kira belaka dah. Kira siang mana siang hari, kira malam. Dah. Mana kata jangan lebih, kurang kau molek. Sebab tu orang ahlillah, orang yang betul mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kelebihan Allah Ta'ala bagi pada dia dua perkara. Tak, dua nikmat.
Nikmat yang pertama orang yang betul-betul ingat pada Allah Ta'ala ni, mana? Apabila dia tidur sikit, tak sekurang-kurangnya tak lebih daripada 2 jam tidur ni. Orang ahli, orang betul-betul beribadat pada Allah Ta'ala. Tapi dengan 2 jam dia tidur tu menyamai dengan 8 jam, rasa puas hati lah. Tak, kita tak lah. Lagi mana ngatuk, lagi betul lah. Tak, orang panggil bangun dah pun, mana? Tidur semula. Bangun pun sebab apa? Sebab rasa nak kecing, tidur bangun dulu. Lepas tu tidur semula. Ada benda lah. Tapi orang ahli lah, orang betul-betul ingat Allah Ta'ala, orang-orang soleh, Allah kelebihan Allah Ta'ala bagi para wali pada Allah, mana bila tidurnya, mana qadar 2 jam. Dan makannya sedikit tapi kenyangnya lama. Kenapa? Kerana asyiknya dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, asyiknya dengan ibadat pada Allah Ta'ala. Bukan dia tak mahu makan, bukan dia tak mahu tidur, tapi tidur hak dia buat tu berasa puas hati dah bagi dia. Kita mana? Apa dah? Kalau orang boleh tahan tu, hebat tu. Memang orang ni orang ahli lah. Para wali Allah tu. Kenapa mereka ni tidur yang sedikit, makan pun sedikit, tapi kita sikit-sikit makan, sikit-sikit tidur. Kita lah. Sebab itulah kita kena memperkuatkan. Kena belajar lagu mana kok nak buat kita ni jadi kuat melakukan ibadat pada Allah Ta'ala. Mana? Salah satu daripadanya menghampiri dengan orang soleh, sentiasa mendengar nasihat, dan kita berusaha untuk sentiasa duduk pada orang-orang yang baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan pada kita pada melakukan kebaikan itu. Bila kita tengok orang buat baik, berasa rugilah pula kita pun berasa nak buat. Tapi kalau orang tu biasa orang duduk dengan orang-orang yang tak baik, orang yang jahat, mana? Berasa nak buat, orang panggil sikit kau buat lagi. Tak, orang panggil perasaan malu tu Allah Ta'ala tarik habis. Sebab tu Allah Nabi menyuruhkan kita bila bergaul, berkawan ni dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, mudah-mudahan perangai tabiat dia sana itu mana masuk di dalam perangai kita juga, berasa nak buat benda baik, kebaikan itu. Dan katanya lagi, qahimallahu kemusana, dan ketahuilah bahawa sebenarnya bahawa malam itu hanya 24 jam, dan jangan kamu tidur lebih daripada 8 jam siang dan malam. Kerana jikalau engkau berumur 60 tahun misalnya dia buat misal, maka memadailah engkau menyia-nyiakan umur daripada umurmu itu sebanyak 20 tahun, iaitulah sepertiga dari umurmu. Kalau kita orang panggil orang tidur kira 8 jam sehari, tidur 8 jam sehari, kalau orang tu umur 60, maka 20 tahun dia tidur. 20 tahun dia tidur kalau hitung daripada jam sehari. Mana kata banyak sungguh tidur ni, maka nak banding dengan ibadat mana? Tak lah, kau kurang lah. Maka walaupun panggil tu tidur panggil 20 tahun, tak kira lagi benda-benda lain. Tak kira lagi buat benda-benda lain. Ibadat ni tak termasuk lah. Ibadat ni kalau kita tu ibadat berapa sangat kalau kira semayang kot. Sebab tu Nabi SAW sebelum daripada Nabi diperintahkan oleh Allah Ta'ala terima perintah semayang ni berapa? 50 waktu. 50 waktu. Mana 50 waktu ni buat ibadat semua. Bawa masuk 2-4 minit, masuk dah semayang pula. Bawa masuk ke mana? Semayang pula. Tapi apabila Nabi naik menghadap Allah Ta'ala, mana? Dia kurang-kurang sampai 5 waktu. 5 waktu. 5 waktu 5 minit sahaja kita buat ibadat pada Allah Ta'ala sekali kali. Tapi dalam 5 minit tu betul-betul tak buat ibadat. Situ pula. Betul-betul tak ingat Allah Ta'ala atau ke ingat lain. Ini buat ibadat Allahu Akbar. Subuh boleh tahan lagi. Subuh bila orang bangun ni, mana otak apa panggil tak berfungsi lagi. Mana tak mikir ham dia lagi. Nak balik nak jadi dia. Zuhur lah. Dok tengah tanya kerja, semayang Allahu Akbar. Sudahlah ramai orang beli ni. Lagu mana kedai kau habis ingat benda lain dah. Mana nak wayaknya ibadat kita tu akidah Allah Ta'ala terima ke tidak. Siapa kita semua panggil bimbang takut Allah Ta'ala tak terima ibadat kita. Mana kerana panggil dinilai akan semayang sana itu
apabila banyak mana seorang hamba dia khusyuk pada Allah Taala. Nah, sebab itulah kita tak boleh menyia-nyiakan akan waktu itu. Nah, kerana dia kata bahawa orang saat itu mana dia menyia-nyiakan umur banyak mana dah duk mensia-kan umur yang Allah Taala bagi, sedangkan umur ni liah modal untuk seseorang hamba itu melakukan ibadat pada Allah Taala. Tiba-tiba modal tu bagi menyia-nyiakan modal. Orang bagi modal 10,000 ambil lah. Nah, maka modal tu tak guna setengah duk situ. Maka modal ada tu mana guna perkara buat beli benda lain. Dah kau orang suruh modal suruh nega. Nak 10,000 ambil lah ni modal ni. Mana? Buat menega. Nega dia ikutlah menega panggil sudah. Asalkan ada keuntungan. Tiba-tiba dia dah 10,000 ada ni. Dia habis pas Singapura pas mana pergi jalan ada benda satu. Dah, akhir sekali berhutang pula ahlong. Habis cari dah rumah. Begitulah kata umur manusia ni mana ibarat modal lah. Dan keuntungan mana? Iaitulah dengan bila ada umur ni ada dah Allah Taala jadi atas dunia, kena untung dengan ibadah. Dengan semaya, dengan puasa, dengan zakat, dengan berjihad fi sabilillah ni apa panggil modal Allah Taala bagi. Sebelum engkau tidur hendaklah engkau persiapkan masa miswakmu, yakni alat bersugi seperti berus gigi dan seumpamanya. Ini apa panggil adab yang pertama tadi. Mana sebelum kita nak tidur, iaitulah hapa dulu hamparan. Lepas daripada hamparan menghadap kepada kiblat. Ini bukan kata haram dosa dak ni adab. Supaya panggil kita tidur tu mana tidur mari dengan mimpi-mimpi yang indah, mimpi yang baik-baik. Bila bangun tidur jadi mudah kita nak buat ibadat pada Allah Taala. Abang itu penting jaga adab. Maka dan seterusnya sebelum engkau tidur hendaklah engkau persiapkan masa miswakmu, yakni alat bersugi seperti berus gigi dan seumpamanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.